salah seorang sahabat yang saya baru kenal di dalam dewan ini. Okey, apa yang terjadi, sahabat saya ni dia ada berhutang dengan Long kan. Lepas tu masalah dia nak beli motor. Dia nak beli motor, tiba-tiba toki kedai motor tu cakap dia punya permohonan untuk pembelian motor tu tidak diluluskan kerana dia ada berhutang dengan Long. Ini kisah benar. Jadi adakah Along ni ada masuk dalam sitos ataupun Along ini ada sitos di kalangan mereka? Jadi saya mahukan pencerahan sebab saya teringat saya dengar bernama radio Toki pun dulu ada kata ada sitos di kalangan Along. Cuma saya nak suruh Toki kupaskan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi persoalan saya, kerajaan mestilah memberi satu pendekatan baru kepada usahawan semua bangsa lah, sebagi macam mana kita mesti ada perk. Siapa saja usahawan yang ni masuk capital 100 juta, okey, 500,000 kerajaan bagi percuma, okey, bagi grant. Itu saya minta dibuat kajian oleh usahawan guna ikut model 1982 di Ireland. Terima kasih. Nombor 2, soalan saya berkenaan dengan bankrupt ni. We have got to have a full revamp on the system. Undang-undang bankruptcy law ni, saya minta Majlis Pengguna Islam supaya membuat satu cadangan khas dari kerajaan. Kerajaan kita ni lazy. Ya, mana ada kita ada pakar. Semalam saya tengok yang Arif bagi a very good lecture on all the legal apa semua. Kita buat draft. Macam mana nak menyelamatkan? Tukar mana-mana section yang mengganggu orang-orang Melayu untuk menjaga. Sitos-sitos ini dihapuskan. Apa benda sitos-sitos ni? Ya? Kan saya cakap tadi, kalau negara kafir sanggup bagi anak-anak muda menjaga 50% grant. Bukan saja bagi pada lembu, belah lembu 200 juta. Jadi undang-undang bankruptcy ini hendaklah ditransformasi. Minta kajian daripada Persatuan Pengguna. Ini wajib. Kalau tidak, kita bercakap tahun depan lusa tulah bagi banyak orang bankrupt. Anak saya sendiri yang engineer pun akan bankrupt. Kredit card dia ada 5 kredit card. Kahwin baru ni pun susahkan bapak. Habis dengan saya terhutang lagi 20,000 ni. Bapak. That is the reality. What Professor says is the reality. Lepas tu dia bagi ultimatum. Abang kalau tak kasih saya kahwin masa ni, saya tak nak kahwin seumur hidup. Dia bagi syarat nak kat kita. Ya? Dulu kita kahwin, pak kita orang susah balik, kita cari duit, kita kahwin sendiri. Baik bapak kahwin dengan gitu. Bapak free ya. Jadi saya minta lah, we have got to be serious on this. Maksudnya Persatuan Islam ni saya cadangkan adakan komiti member, saya sanggup masuk dalam tu supaya kita memperbetulkan keadaan. Kita bagi cadangan, kita bagi draft. Ini kerajaan patut buat untuk menyelamatkan lagi orang Melayu dan orang Malaysia dalam hal-hal bankruptcy. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Nak tanya Tok Ki apa ni? Saya ada beberapa persoalan dan beberapa isu yang nak perlukan respon daripada panelis terbabit, terutama sekali daripada Superintendent daripada KT. Satu, ialah dari segi sudut perundangan. Akta Bahasa Kebangsaan dan Perlembagaan Malaysia membenarkan dokumen-dokumen perbankan ditulis dalam bahasa Inggeris. Akta Perlembagaan Malaysia membenarkan dokumen-dokumen perbankan ditulis dalam bahasa Inggeris. Akta Bahasa Kebangsaan tidak begitu jelas dan memastikan bank-bank menulis dokumen-dokumen mereka dalam bahasa kebangsaan, walaupun satu arahan yang telah dikeluarkan oleh Bank Negara pada beberapa tahun lepas dan satu saranan oleh Tan Sri Muhyiddin untuk semua bank menggunakan bahasa kebangsaan,
realiti keadaan ialah kebanyakan institusi perbankan di Malaysia dan kebanyakan institusi yang memberi pinjaman tidak menggunakan bahasa kebangsaan, dan tindakan surat-surat peguam pun tidak menggunakan bahasa kebangsaan. Itu fakta nombor satu. Fakta nombor dua, semua dokumen-dokumen pinjaman yang dikeluarkan oleh institusi-institusi pemberi utang tidak pengguna friendly. Ianya lebih memberatkan kepentingan pemberi hutang. Banyak aspek-aspek perundangan dalam perjanjian hutang tidak pengguna friendly. Ini di pengguna-pengguna tidak keadilan pengguna-pengguna tidak lebih teruk dengan sistem panel bank yang ada di Malaysia. Kerana di Malaysia bank-bank dibenarkan untuk melantik panel-panel peguam, dan kira-kira 70% daripada ahli-ahli peguam di Malaysia adalah panel-panel bank. Jadi pengguna tidak ada peluang untuk mendapatkan hikmat nasihat yang baik. Jadi berdasarkan fakta-fakta ini, saya nak pergi kepada perkara yang kedua, adalah sistem yang ada. Saya lihat sistem perundangan di negara ini tidak boleh menapis, tidak berjaya menapis kezaliman akibat kecuaian pegawai-pegawai pemberi hutang. Saya bercakap tentang kes-kes di mana kad pengenalan dicuri, kemudian digunakan untuk mendapatkan pinjaman, dan bank berjaya untuk membankruptkan orang itu. Saya bercakap tentang bagaimana seorang boleh dibankruptkan sedangkan bank yang memberi hutang telah memberi hutang kepada, telah membayar pemaju, di mana pemaju itu tidak pernah buat rumah. Rumah itu adalah hanya jalan raya. Bagaimana dalam kes begitu sistem perhakiman boleh membankruptkan orang itu? Di manakah? Dan saya bercakap tentang orang-orang yang menjadi garantor. Bagaimana mereka dibankruptkan sedangkan aset barang itu belum dilupuskan? Jadi soalan saya, bagaimana? Kenapa sistem yang ada sampai tahap mahkamah tidak berjaya menapis kecuaian pegawai-pegawai yang memberi hutang? How come the system boleh mengakibatkan kezaliman? Perkara yang ketiga, soalan yang kedua ini saya nak tujukan kepada Superintendent yang mewakili KPKT, sebab dia adalah mewakili menteri kementerian yang menjaga hak-hak pengguna. Di manakah dalam dua-dua perkara ini, di manakah peranan KPKT untuk menjaga hak-hak pengguna dari sudut bahasa kebangsaan, dari sudut memastikan institusi-institusi perhakiman dan institusi-institusi seperti bank-bank melakukan yang wajib untuk melindungi hak-hak pengguna. Ketiga, berhutang ini adalah sebahagian daripada orang yang berhutang jatuh kepada sebahagian daripada hasnah zakat. Kenapa di Malaysia Baitul Mal tidak akan memberi bantuan kepada mereka-mereka yang berhutang kepada institusi perbankan, walaupun orang itu berada dalam keadaan tenang? Kenapa polisi Baitul Mal tidak memberi hutang, tidak memberi bantuan kepada mereka-mereka yang berhutang, walaupun mereka-mereka yang berhutang itu berada dalam keadaan tenang? Islam tidak membezakan
dari mana atau kepada siapa orang itu berhutang. Kenapa di Malaysia kita adakan satu peraturan yang tidak ada dalam Islam? Assalamualaikum. Kepada ahli panel dan juga semua hadirin hadirat, nama saya Izzy Sulaiman Jaya Rakyat Marahain saja. Saya ada 3 soalan saya nak bertanya. Dia mungkin related dengan soalan semalam berkenaan dengan perbankan ataupun apa yang dibuat oleh pihak-pihak bank. 3 keadaan ataupun situasi yang saya rasa semua orang akan lalu. Salah satu soalan pertama saya ialah berkenaan suami isteri dah berkahwin. Biasanya apa yang berlaku ialah katalah suami mempunyai hutang yang banyak, kemudian dia tak dapat nak buat loan. Isteri buat loan bagi pihak suami, kemudian bercerai. Isteri yang menanggung beban hutang. Saya faham bagi kita sign aja kontrak itu without prejudice kata bank kan. Tapi seterusnya, kata contoh, saya bagi contoh, beli kereta dah ditarik, kemudian isteri itu masih berhutang selepas dia dah bercerai dengan suami, dan sekarang isteri itu akan jatuh ke bankrupt. Jadi di mana hak isteri atau sebagai pengguna tadi itu dalam keadaan ini? Itu perkara pertama lah. Perkara yang kedua ialah tentang kecurian. Kata kita berhutang, katalah beli TV, kita berhutang dengan mana-mana syarikat lah, kata contoh K4, kemudian rumah kita dimasuki pencuri, kita masih belum selesai hutang lagi ni, barang dah kena curi. Jadi misalnya kita nak menyelesaikan antara kita sebagai pengguna yang masih kena terus bayar hutang itu, termasuk dengan riba ada sekali. Okey, itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga ialah macam mana tentang bila kita dah berhutang, tak kira di mana-mana pihak pun, kita ada akta maklumat rahsia. Sekarang ni third party caller sentiasa akan call kepada siapa saja yang berhutang sekarang ni. Dia akan call dan kadang-kadang ada tengok pada keadaan lah siapa yang call, kadang-kadang dia jenis mengunggut. Ini datang daripada bank-bank yang profesional. Ini saya tak cerita tak Along ni, saya cerita pasal bank biasa. Saya cerita pasal kita berhutang dengan kadang-kadang bank Islam sendiri pun, saya dengar daripada kawan-kawan cerita, third party caller di telefon bagi pihak bank, kalau tak bayar hutang, kami akan cari mak bapak kamu, kami akan bertanya, dan dia akan pesta soal-soal ni. Memang saya ada kawan saya sampai sedih keadaan dia kena begitu. Jadi di mana hak sebagai orang yang berhutang ni, maklumat ni dirahsiakan. Dan soalan di mana 2 soalan sebelum, saya harap panel dapat memberi penjelasan lah dan membantu hal ini. Terima kasih. Kita akan bagi maklumat. Cuba fikir, ini belum tentu. Kalau bukan kereta kita, mungkin nombor silap catik pun, maknanya kita jadi mangsa. Tapi mungkin kita tidak ada lagi undang-undang, masih belum ada undang-undang yang untuk melindungi kita dari benda yang begini. Tetapi yang paling salahnya pada saya adalah bank itu sendiri. Sebenarnya kerajaan satu masa itu telah menasihatkan bank-bank supaya jangan guna sitos. Tapi dia orang ni buat sitos ni, kalau dia orang kata dalam bahasa yang biasa dia guna, bahasa Inggeris, kata dia sitos ni macam Bible dia orang. Pergi cari, mesti cari sitos juga, walaupun sikris ada. Jadi ini kita pengguna hari ini mengalami satu keadaan yang amat teruk. Bila ada sitos, selagi you tak settle, walaupun you tak bersalah, you tanggung lah. Kalau you tak dapat loan. Dan kita pun nak dapat loan, nak desperate. So kita become desperate. Jadi kita sudah tentu akan terus tertekan. Jadi dengan kuasa pengguna hari ini, dan antara resolusi yang kita insya-Allah kita akan buat bersama dengan apa yang Tuan Syafuddin sebut tadi, kita akan membawa poin-poin kepada yang kita akan bawa kepada pucuk pimpinan juga, dan mana-mana agensi dengan mungkin dengan medianya hari ini, kita akan desak supaya kebanyakan perkara ini dapat diatasi. Pasal sitos permulaan bankrupt lah, saya berbual macam tu je. Nampak senang, tapi bank ni dia memang dia nak 200% garanti. Maknanya kalau ada sikit pun, kalau dengar orang kata walaupun rekod semua clear, itu bahaya. Cukup. Bank ni memang, saya cakap sikit lah, kebanyakannya behavior dia macam paria. Sorry to say. Memang kita bersekak hati tengok perangai dia orang ni. Dia terlalu takut dia tengok sana, cek sini dia. Tak tahulah itu sama ada betul atau tidak, tapi itulah apa cara tu betul je, tapi itu berlaku sekarang ini. Jadi kita harap kita dapat atasi masalah itu. Kita akan bawa perkara inilah. Dan satu ni pasal yang saya nak sentuh sikit, KPKT. Ni panel, tapi kadang-kadang panel pun kita gaduh juga. Sebenarnya kita bukan nak gaduh, nak bawa pesanan ni balik kepada kementerian. Sebenarnya kita di Persatuan Pengguna Islam dah memang lama marah, berbuku hati dengan KPKT.
kita baik. KPKT ni sebenarnya menteri dia tidur. You cakap pada menteri. Betul, dia tak buat apa pun. Cuba bayangkan, minta maaf cakap yang you buat tu memang you buat, tapi daripada segi keseluruhannya, cuba bayangkan bila kita mengadu pasal Along. Tak, bukan. Dia kata Along tu yang dia jaga, yang berdaftar macam tuan, dia kena jaga yang dia daftar saja. Yang tak daftar, itu bukan bidang kuasa dia. Jadi kalau kita bawa kereta tak ada lesen, tak apa. Yang ada lesen dia kena saman ke lebok laju. Tak ada lesen tak payah bayar. Sama juga dengan perumahan. Bila kita bawa kes-kes perumahan, dia katakan perumahan ini yang tak daftar bukan dalam bidang kuasa. Saya tak tahu ada undang-undang baru, tapi setakat yang kita tahu, setakat hati yang berbuku tapi lepas lah tuan, saya minta maaf. Inilah kejadiannya. Dan yang terkini kita ada mohon dengan KPKT untuk bantuan untuk set up satu center, iaitu PRPR, Pusat Rujukan Pembeli Rumah. Jadi kita balas, kita dapat surat pun ni, dia kata dia tak perlu, dia dah buat elok dah. Jadi 400,000 rumah tak siap ni tuan, saya minta tolong sampaikan kepada menteri atau ketua pengarah sendiri yang kita very unhappy group. Okey, soal bankrupt ini ada satu pertanyaan pasal yang penituan sebut tadi. Memang kita kena buat sesuatu. Pasal sekarang ni tak silap saya figure dah 400,000. Kalau produktiviti yang bankrupt ni ditekan, kalau 1,000 seorang pun banyak mana produktiviti kita jadi hanyutnya. Cuba bayangkan. 400,000 kali 1,000. Siapa boleh kali saya ni lembab sikit. Walaupun saya math A Dr. Klasmit ada dia boleh sahkan. Tidak, saya sekolah Cina ni, kawan saya ni dia bersama saya masa sekolah dulu. Jadi kita kena mengatasi perkara ini dengan bijaksana. Bukannya bankruptcy ni Steve Jobs, siapa tahu Steve Jobs Apple, ataupun Bill Gates sendiri melalui bankruptcy. Tetapi dia dibantu, dia bagi second chance. Dekat sini minta maaf, tak ada second chance lah. Mampu lah. If you can rock there, you rock there. Saya cakap pasal saya lalui Saya lalui seksanya dahsyat bukan main. Tapi saya keluar lah. Tapi bukan mudah. Kalau tak jangan bayanglah. Ini dia seksanya, nerakanya. Pasal apa? Jamin je. Kalau kita pergi ambil duit tu pergi jodi, seronok juga. Pasal kita baik-baik dengan kawan turun jamin. Jamin. Ingat dan kena bayar. Dan dia punya, ini bankruptcy pun punya opini sama je. Dia punya management fee pun 12%. Cuba bayangkan. 12% turun bawa tuan. Apa dia nak buat dengan duit? Dan dia orang sekarang ni saya dengar nak decorporatize, nak kutip duit. Sampai motor buruk yang 40 tahun rumah pun dia tarik juga daripada orang bankrupt. Ini betul. Ada seorang pegawai Petronas gaji 30,000 tapi dia orang bankrupt. Motor dia yang dia orang pergi cek tu, motor dia yang 30 tahun pun dia pergi ambil daripada orang ni dah bagi pada surau. Dia pergi ambil tu daripada surau Kedah tu, kalau tidak nak ditangkap, nak kena penjara ni. Ini cerita betul, saya tak ada, yang saya cerita ni fakta. Dia bawa motor tu daripada Kedah, simpan dah 2 tahun dekat pejabat. Nak buat apa simpan motor buruk kat pejabat ni? Pada surau boleh pakai, dia buat macam tu. Cuba bayangkan. Ini manusia apa ni? Firaun pun kau baik sikit. Jadi kita kena atasi perkara ini supaya kita boleh menjadi manusia yang produktif. Kalau ditekan, apa benda pun tak boleh. Lepas tu dengan pegawai-pegawai, kalau siapa-siapa yang pernah melalui atau yang nak bercerita dengan saya supaya kita boleh atasi masalah ni, jangan jumpa saya. Cuba bayangkan dengan kalau pergi sana tu, kita ni layan pun tak ada. Tak harap lah. Jadi hati-hati dan kena buat sesuatu. Jadi kita cuba juga buat resolusi dalam mengatasi perkara ini supaya kita tidak perlu merengkuk, terutama apabila kita hanya menjadi penjamin. Kadang-kadang isteri pun terkena macam yang tuan sebut tadi, tak pasal-pasal free. Free ni pasal kita duduk jamin, dan dalam keadaan ini kita berbanyak dapat aduan di mana isteri beli kereta dah bercerai, suami bawa beli kereta, isteri kena tanggung. Jadi saya rasa kita ni manusianya ramai. Dalam insolvensi tu pun memang semua manusia, tapi kemanusiaannya amat kurang.
Jadi kita kena atasi perkara ini dan buat kes ni. Memanglah undang-undang ni bukan Quran. Jadi kita betul kalau undang-undang tu, dan kita ada kuasa di tangan kita, bukan gitu ke? Kita yang punya kuasa. Jadi kita kena desak, kita kena bangkit, kita kena belajar lah macam Indra ni sikit. Ada 2-3 orang pun macam mana dia punya semangat, orang dengar. Tapi kita tak buat apa-apa. Jadi kita kena ada grup-grup sokongan. Kita buat biar ada satu payung yang kita boleh bekerjasama. Kalau tidak, orang tak pandang kita. Bukan orang, adik-beradik pun tak pandang kalau kita tak ada apa-apa. Jadi biarlah ada kekuatan, ya. Jadi pasal yang insurans tadi, saya tak apa-apa boleh nak jawab lah. Pasal nombor satunya mungkin pasal TV hilang tadi, itu satu benda yang susah sikit dia kena fikir. Pasal dia kata mungkin you jual kan, dia kata dia. Dia cerita kat sini lah. Sebab ada benda-benda yang kadang-kadang dia melibatkan dasar, melibatkan adakah sepatutnya kita sampai dekat macam ini, takut disalah tanggap. Itu saya rasa benda ni rasional. Okey tuan-tuan, kalau berbalik kepada perjanjian, duit bahasa dan sebagainya, bagi saya, saya sendiri pun kadang-kadang saya beli barang, saya sayang saja tentang perjanjian ni. Kita anggap benda ni, kita kata kita punya niat, okey, berniat baiklah, good faith lah kata orang tu, okey, kita sayang saja. Tetapi saya rasa tak salah kalau kita minta dipegang benda kita. Apa kata nama perjanjian tersebut? Satu. Yang keduanya pula, kalau dalam pembeli penyawang misalnya, agreement, semua dalam bahasa Malaysia. Ada pada saya ada contoh dalam pemberi penyawang lah, maksud saya dalam pemberi penyawang dikeluarkan oleh KPKT, agreement penyaman. Ada. Kita ada banyak kes kita siasat dan kita cas. Memang dalam bahasa Malaysia. Saya pun ada buat contoh sini. Tak apa, Tu Haji nanti kita bincang. Memang dalam bahasa Malaysia, tak ada masalah apa-apa. Untuk makluman tuan-tuan, saya bagi satu grassroots lah, kata orang tu gambaran kasar lah ya. Saya berbalik kepada sikap tadi ya. Sikap Prof cakap tadi kita boleh baki. Memang kita boleh baki sikap ni. Tetapi kita boleh cakap saja. Yang bakinya adalah kita sendiri. Okey. Yang pertamanya perjanjian buat itu dah dimatikan stand, dah diakusasi, sama-sama setuju, ada akad kat situ. Cuma dia bukan perbengan Islam ni sebenarnya. Tapi seolah-olahnya dah telah ditandatangan setuju. Jadi benda tu dah setuju untuk bayar setiap bulan berapa. Masalah ni kita kontra balik, masalah berlaku sekarang ni orang tu tak mau tengok satu perjanjian. Dia split terus dapat pinjaman, ambil duit satu. Ini masalah. Yang keduanya pula, kalau mengikut atas ni berurusan mesti di tempat yang beroperasi dialamatkan. Apa kat bank pun super, kat mana pun super, dekat lesen yang keluar KPKT pun super, di situ. Tapi kadang-kadang di mana-mana pun dia buat. Yang kedua, yang ketiganya pula, bila bayar mesti ada resit. Yang keempatnya pula, bayar mengikut sebagai dalam perjanjian. Dan yang paling mustahaknya sekali, peminjam tu boleh minta, bukan boleh minta, wajib, atas jatuh wajib lah kot, boleh minta perjanjian dia untuk simpangan dia. Tuan-tuan dan puan-puan ni, bila kita cakap benda macam gini, kalau ikut prosedur yang agak simple macam gini, kalau pengguna mengikut benda macam gini, tidak ada masalah. Sekiranya dia buat report dan sebagainya. Kerana saya beritahu tadi, ini adalah dokumen yang akan dibawa ke mahkamah. Kita mahkamah tak akan terima benda-benda yang yesi-yesi macam inilah. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba kita bangkitkan satu persoalan kat sini. Apakah yang boleh dibuat oleh bank-bank atau sebagainya, ataupun pemberi penyawa ni, kalau tak disitoskan, tak sikriskan benda macam ini. Untuk makluman tuan-tuan ni, mungkin yang pinjam kat bank untuk orang yang educated. Satu level yang agak educated. Yang bawah sikit adalah golongan middleman macam kita lah. Mungkin yang agak bekerja getah dan sebagainya. Dan seterusnya, dalam tu termasuk juga orang-orang yang bermasalah. Orang sanggup pinjam kerana berjudi. Salah satu kes yang mati di barang misalnya, seorang, maaf cakap ya, mesti bahasa Cina, dibunuh oleh agama tak siapa pasal judi. Dia tu naik. Kalau dia ambil duit. Dia mana berduit? Dia beruang. Tapi dia beruang dia ada kat situ. Akhirnya dibunuh. Sebenarnya banyak kes yang kita boleh cerita benda macam ni. Tu tuan ceritakan pada kita, macam mana kita nak atasi yang orang yang peminjam ni. Toki-toki bagi pinjam, macam mana nak buat? Saya pergi rumah orang, report saya kena tangkap. Cara terbaik, dia sitos masing-masing. You kena sikit, saya kena sikit. Sekurang-kurangnya ada intention kepada peminjam itu untuk bayar. Atau sekurang-kurangnya dia memberi sikit susah pada dia. Saya susah, dia pun susah. Sebab untuk makluman tuan, ada banyak berpuluh section dalam ni. Pergi rumah tak boleh ugur, tak boleh ini, tak boleh semua, tak ada. Dan untuk makluman tuan-tuan juga,
Kita pernah cas ke atas pemberi penjawab sampai 90,000 disebabkan agreement tak konsisten. Dan termasuk kes-kes yang lain. Dan berkaitan dengan Toki pun satu dalam peron ni pula dia nak makan. Saya tak mau komen apa. Saya pun sebenarnya dipinjamkan ke soal tu. Soalnya sekarang ni, kalau kita nak cerita tentang kata orang tu tentang Along dan sebagainya, saya kata sikap dia lah kan, tentang katakan macam mana nak mengatasi masalah ni. Kalau kita ambil kira balik lah, kita dapat, kalau kita tengok, saya tak tahu macam mana pihak hakim biar reasonable doubt ni 90% lebih pada bayang-bayang yang tuduh kat mahkamah ni tanpa apa-apa, tanpa dokumen, tanpa apa. Dan saya pun sebagai handle kesihatan ni pun, macam mana saya nak buat kes ke atas? Nothing, kosong, tak ada apa-apa. Jadi di sini peranan paling besar wajib pada BBM untuk memastikan semua yang ada itu, semua pengguna memastikan dia faham penting 4 perkara je tuan-tuan. Kita orang dekat KPKT ni, kita siasat atau kita buat pemantauan, dalam penguat saya 2 ni sebenarnya 2 perkara. Yang pertama menguat kuasa undang-undang, yang kedua adalah memantau. Masa kita pantau 4 perkara wajib yang kita akan biasa. Yang pertama agreement siap kedai tu, dia buat agreement tak? Yang kedua, receipt. Yang ketiga, acknowledger. Yang keempat, transaksi. Untuk makluman tuan-tuan, 2011 saja transaksi dia setiap tahun dia akan hantar kepada KPKT. Untuk makluman tuan-tuan, dalam 2011 saja transaksi pinjaman oleh pengguna kepada bidadari ini mencecah hingga 4 bilion. Bermakna di sini, dia sok tahu mampu keluar. Bermakna di sini bahawa peminjam itu ataupun proses ni dia ada aktif lah. Dia aktif. Maksudnya masyarakat kita yang masuk ke pinjam. Boleh tengok gitu tak? Dalam orang tak nampak KPKT punya peranan, tak tahu dia pinjam sampai 4 bilion setahun lah dalam tempoh tu. Maksudnya budaya tu dah ada. Budaya ni sebenarnya insting dalaman yang kita nak kena ubah. Yang itu bukan senang tau, yang itu masing-masing. Kita boleh cakap macam Prof cakap tadi, ada 3 perkara lah. 3 tahap. Tahap di mana kita berada sekarang ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak buat senario lah, tuan Saya nak jawab soalan saya tepat, memang saya rasa tidak bersesuaian. Saya bagi senario. Sebelum saya ditukarkan ke PKT as a cadre force, saya bertugas di Komisi Krim Bukit Aman. Projek lah kerja polis ni, dan pos saya last adalah Komisi Krim Bukit Aman. Saya nak buat satu kes saja. Kes yang berkaitan CBT, Criminal by Trust, pecah amanah kat sini. Kes ni kan, tuan-tuan macam mana tak? Kes ni direport kepada PDRM dalam kes masa saya berpangkat DSP masa itu. Report PDRM adalah merupakan penipuan ke atas kumpulan wang pekerja. Disebab kenapa tau? Ditipu ni apa semua, ditipu, dan bank mengeluarkan satu beli rumah melalui pinjaman kerajaan ni, beli rumah. Tiba-tiba suddenly bank dah keluar, dah setuju, potongan semua dah buat dan sebagainya, dia panggil scam check. Tiba-tiba saja orang tak bayar. Tak bayar bila siasat, bila report, bila siasat, rupanya peminjam ni adalah bukan pakai dadah. Dia ambil macam Prof punya IC, Datuk punya IC, ambil, dia boleh urus. Jadi, apa saya nak beritahu sini, pelibatan semua dalaman lah. Sebab pun kalau kita nak kata sistem tu tak betul, tak 100% lah. Adalah dia punya kewajaran, kebetulan ni juga. Tapi dalaman, peranan dalaman tu dia panggil by trust. Berjuta-juta duit dibayar, pengguna mangsa, kerajaan mangsa lah. Kes tu, tapi ditangkap dengan dadah. Tak apa, saya nakkan tak banyak. Katakan atas panggil nama saya, dapat IC, di-scamkan, tukar nama dan sebagainya, cas mahkamah, saya ngaku lebih-lebih kena 10 tahun. Saya 10 tahun, 5 tahun mungkin saya mati pasal saya HIV. Dia pungut tepi-tepi sungai, sorang-sorang dia pungut. Jadi kita nak cakap macam mana ni? Itu satu kes tau. Termasuk kes ada tender tetapi jalan tak siap. Satu contoh jalan misalnya, nak buat jalan, di situ jalan, di situ turap, di situ ni nilai dia 50,000 sampai dapat 300,000 contohnya lah. Jadi benda macam gini sebenarnya berlaku. Jadi apa yang saya nak simpulkan di sini bahawa pandangan saya lah tuan yang lebih kita masuk dalam sosial lah. Sebab zakat sebenarnya saya rasa bukan boleh jawab, tak sesuai dengan saya. Yang ini dia secara A sampai Z, dari atas sampai bawah kita kena tengok sebab
penyiasatan ni bukan satu benda yang mudah. Benda yang paling berat lah, sebab saya pernah bekerja di bawah crime punya ni, kes bunuh, kes apa semua ni semua kan. Cuma 2 perkara saya tak kerja je, 2 unit dengan A-Wings. 2 unit pasal saya tak boleh masuk lah. Lain semua saya dah masuk lah secara kebetulan lah. Jadi kan, saya nak beritahu benda macam gini kan, dia kes commercial crime ni, kes yang melibatkan kita ni bukan satu kes yang mudah. Pada dia panggil white crime. White crime ni, pula putih ni, bukan cerdik-cerdik. Saya pernah ada satu kes seorang profesor doktor lagi. Saya ambil statement depan dia. Saya menteri pun saya ambil statement. Profesor doktor ni, maaf cakap, saya sebut nama je memang terkenal, saya sebut nama semua tuan-tuan tahu. Bayangkan, ini nama greedy sini ya, tamak. Saya bagi saya tamak lah. Dia dapat satu SMS dekat telefon, dia kata apa? Dia suka main, orang main pandai macam doktor apa semua, dia suka main ni tau, main internet. Dia buka-buka ada satu. Anda akan terima lebih kurang 10 counselling, 10 million counselling, lebih kurang gitulah. Dah lama kes ni. So dia kata sebelum dapat duit ni adalah dipegang oleh pihak kenderaan. Dekat London ni, dia boleh tiket, dia boleh telefon. Sebelum dapat duit ni, anda tak kira masuk duit. Masuk tak dapat. Nak dapat 10 ni, kalau 10 kali 6 bermakna 600 juta duit Malaysia. Masuk sebab dia kata terpaksa bagi kepada rumah-rumah kebajikan dan sebagainya, whatever lah, tak kisahlah. Sampai last, profesor doktor ni panggil saya, dia orang utara lah, tengok tu, cuma saya, dia report lah, kita siasat, saya biasa dengan dia. Saya tak tahu lah, dia kata gini lah, tuan tolong pergi London, saya call, saya masuk duit, tuan tangkap dia. Jadi macam mana saya nak buat begitu? Saya kata, sudah. Ini dah salah. Sampai kata aku sampai tak sampai. Apa yang saya beritahu kat sini, ini kena beritahu tu. Macam mana saya nak beritahu benda ni? Ini sebenarnya bukan satu pihak lah. Semua pihak yang terlibat. Dan kita kena bersama-sama lah. Kita dari segi kata fardu kifayah ni kita beritahu. Hak laksana tu masing-masing lah, insyaAllah. Mungkin YB pun ada benda-benda kita boleh bawa kat parlimen, gambar-gambar yang ada. Tapi jangan kot lah macam ni ya. Ini untuk forum je. Kes-kes apa semua. Tetapi resolusi tu boleh lah kot. Tapi kan kot macam gini kata benda ni kan, sebab benda ni kan ada ni. Banyak kes-kes kalau tuan-tuan, Tuan Syah pun ada tu. Macam benda-benda yang kita bincang memang banyak. Very technical. Orang pandai-pandai dan sebagainya. Okey, satu lagi yang saya nak mengenai tentang sitos tadi lah. Tuan-tuan tu fikirlah, kalau agak-agaknya letak sitos ni nak buat macam mana agak-agaknya bank-bank ni. Apa hak dia pula? Seperti saya kata, saya beritahu kebanyakan yang kena charge bukannya orang bagi pinjam, orang yang minjam duit, orang yang beri pinjam. Dia buat betul, kita charge dia pasal sebab benda dia macam gini. Kadang-kadang dia tak dapat duit dan sebagainya, dan banyaklah perkara-perkara lagi. Dan insyaAllah saya rasa setakat tu untuk jawapan. Soalan tuan moderator ni mungkin saya boleh jawab soalan Tuan Haji kita pasal grant tu. Sebenarnya kita bukan nak kata sistem yang kerajaan buat dan apa yang ada sekarang ni completely menyusahkan rakyat, sebenarnya tak ada. Sebab kalau kita tengok negara kita over the past 20-40 years, sebenarnya negara kita maju, kehidupan rakyat lebih baik, kita punya rumah pun makin cantik, kereta pun makin elok sebenarnya. Tapi apa yang kita nak cakap sekarang ni, ada golongan yang terpinggir, yang tidak dapat menikmati kejayaan yang dikecapi oleh orang lain. Itu persoalannya. So kalau kita nak kata segala sistem tak betul, nak kata KPKT semuanya tak betul, tak juga, banyak juga projek perumahan yang berjaya. Nak kata semua polis tak betul, sebenarnya ramai juga yang hidup dalam aman damai. Tak kerana ada satu masalah kita kata semua sistem tak betul, tapi ada kelemahan dari segi sistem tu. So itu yang kita sebagai orang intellectual dan juga orang yang diberi peluang untuk belajar dan sebagainya untuk menyelesaikan masalah tersebut. So contohnya masalah kebankrapan dari segi keusahawanan muda. Kenapa masalah bankrupt ni banyak berlaku pada orang yang memulakan perniagaan? Sebab kita kena faham, kalau kita establish business, it's gonna take few years before kita boleh even bayar fixed cost. So kalau kita pergi pada pinjaman bank, buka bisnes, bulan pertama kena bayar interest, macam mana kita nak berniaga? Sebab tu dalam Islam ataupun dalam konsep perniagaan secara Islam, kita go for mudarabah, profit sharing. And kalau kita kata konsep ni tak betul sebab tak tu, tapi sebenarnya banyak non-Muslim
Dan juga banyak syarikat-syarikat yang berjaya di Amerika sebenarnya guna konsep mudharabah. So kalau saya ada idea yang bagus, saya pergi kepada seorang yang kaya, yang banyak duit, kata saya nak bawa idea ni, you sumbang dalam ni, so bila berjaya kita share profit. So fair. Kita berjaya, you dapat duit, saya pun dapat duit. Tapi majoriti perniagaan sekarang ni, bila kita nak mula perniagaan, mana kita pergi? Kita pergi bank. So bank ni, kita kena faham, dia pun kena bayar gaji, kena bayar pekerja dia pun ada dia punya risk. So dia kena jaga dia punya balance sheet juga. So kalau kita kata kita tak nak bayar bank, nanti bank pula akan menghadapi masalah untuk bagi pinjaman kepada orang lain, sebab bank pun report pada bank negara. So kenapa, mungkin saya boleh bagi contoh kan, kenapa dekat Malaysia ni a lot of Chinese entrepreneurs are very successful? Sebab they are much more Islamic than we are. Sebab bila dia nak mulakan perniagaan, dia orang pergi kepada Dewan Perniagaan. So you ambil duit, you buat business, berjaya, and then kita sorry. So first 2 years memang susah nak berjaya, sebab kita nak build business kita nak bayar pekerja, kita nak bagi syarikat kita terkenal dan sebagainya. So kerajaan perlukan ada skim geran di mana diorang identify good entrepreneur. Memang akan ada orang masalah sikap. Sama juga, kita tak kata semua orang tak boleh bawa kereta sebab ada 3-4 orang yang bawa kereta tak betul. So sistem tu dia kena penalize orang yang tak buat betul. Kita ni kalau ada 2-3 orang yang masalah, okey kita ubah semua. Mana boleh? So you are actually penalizing everybody just because of 3 or 4 people. Orang yang masalah, kita pergi cari, kita tangkap dia, kita penjara dia ke apa ke, supaya dia bagi pengajaran kepada orang lain. Ini katakanlah kat highway banyak aksiden sebab 2-3 orang, semua orang kena bawa 90 km. So you are actually destroying the whole system just because 2 or 3 culprits. So kerajaan dulu bagi pinjaman, tapi banyak pula yang tak bagi, tak nak bayar balik, business bankrupt dan sebagainya. So itu kembali kepada masalah sikap. Tapi sistem bantuan kepada entrepreneur, macam Tuan Haji kata geran, bukan saja di Malaysia, banyak negara maju. Apa yang kita buat first time, mesti subsidize. Di Australia, nak kahwin, kerajaan tolong. Nak beli rumah pertama, kerajaan tolong. So sebabnya, kalau graduan-graduan ni, saya sebagai seorang ahli akademik, sebab saya rasa graduan-graduan ni sepatutnya penyelesai masalah, bukan penyumbang masalah. Hari ini kerajaan kena fikirkan, graduan tak ada kerja, graduan banyak hutang. So graduan yang kita lahirkan ni untuk menyelesaikan masalah negara ke, ataupun dia become part of the problem. So now sekarang ni kerajaan kata, graduan tak ada kerja, jadi cikgu. Senang Macam mana? Orang sepatutnya jadi cikgu ialah orang yang nak jadi cikgu. Betul. Dia sanggup datang hari Sabtu, sanggup datang hari Ahad, barulah anak-anak kita berjaya. Sebab tu cikgu dulu kita hormat. Ya. Cikgu sekarang kita tak tahu nama pun. So kita kena lihat masalah sistem dari segi mana masalah dia, and we tackle the problem case by case. Bukan kita try to say, look, the whole system is wrong. Kalau macam tu negara takkan maju. Negara maju. We attack the problem. We try to rectify the problem rather than attack the whole system. Itu saya punya argument. Alright? And I'm sure kita ada enough learned people untuk solve the problem. Terima kasih. Saya lihat kebanyakan persoalan tadi adalah masalah pelaksanaan. Okay. Sistem dalam negara kita ni, kalau kita scan memang cukup bagus. Okay. Kalau kita masalah yang Tuan Syabuddin cakap tadi pun, kalau kita scan koperasi, kita sebenarnya tak ramai orang tahu kan sistem tu, bagaimana nak tubuh koperasi. Koperasi pun kerajaan bagi dana. Banyak lagi sebenarnya dana yang bagi ni, dan Mosti sendiri sebenarnya kalau kita ada idea yang bagus, Mosti sendiri ratus ribu malah juta dia orang dapat memberikan dana. Saya rasa ini sebenarnya masalah pelaksanaan.
Jadi pelaksanaan inilah saya melihat peranan Persatuan Pengguna Islam. Jadi kalau katalah segala masalah yang timbulkan tadi, alung, masalah kena tipu, masalah yang disebut tadi oleh tuan moderator, mari rujuk pada Persatuan Pengguna Islam. Sebab dalam perkembangan negara kita, kita dah bergerak ke arah negara maju. Bila kita bergerak ke arah negara maju, okay, sekarang ni pun 1 juta lebih mahasiswa yang ada yang belum tamat lagi, kan? 1 juta lebih ini. Sekarang ni convocation sidang 1 pelajar PhD belaka 200 orang, 300 orang. Jadi dulu kita dengar di UK, okay, pelajar PhD mengajar tadika saja. Jadi kita pun dah bergerak ke arah tu. Sebenarnya maksudnya kalau kita tidak mampu bersaing dalam negara yang sudah nak maju, ini memang banyak masalah. Tetapi saya percaya dalam sistem negara kita ni, kalau kita scan dengan minda yang telus, dengan hati yang nak melihat kebenaran, kita akan nampak banyak sebenarnya, tapi kita tidak tahu. Jadi inilah peranan Persatuan Pengguna Islam untuk memberitahu. Okay? Kalau kita ada masalah segala mengenai pengguna, mari rujuk ke sini, kita ada peguam, kita ada ini. Dan begitulah juga masalah yang ditimbulkan oleh yang lain tadi. Saya melihat, okay, memang saya setuju dengan Tuan Haji Abdul Salim tadi, bahawa Baitul Mal ni zakat. Okay. Dulu zakat, orang dah komen banyak, dia orang dah buat improvement banyak. Malah setengah negeri tu sampai 400 juta setahun dia dapat zakat, kan? Tetapi zakat ini tidak memainkan peranan mengikut asnaf 8 asnaf tu, termasuklah berhutang ini sendiri. Dengan saya lihat pendekatan yang dijalankan oleh zakat, kan, tradisional. Macam kalau kita interpret orang yang berhutang, macam pada saya, segala yang disebutkan tadi, ada terhimpit alun, nak kena isteri dah kena tahan, pada masa tu dah menjadi kewajipan institusi zakat tu bagi untuk menyelamatkan seseorang yang berhutang ini. Tetapi tidak, kerana pemikiran pelaksanaan zakat ini masih tradisional lagi di negara kita. Macam juga pendidikan, kalau di UKM tu, okay, 1 semester, okay, kita terpaksa sign, dia awak pergi dapat 200, dapat 500. Sedangkan pendidikan, beasiswa itu sendiri adalah untuk pendidikan. Why not kita kata, okay, orang Islam ni sekarang ni kepakaran tak ada banyak dalam bidang perundangan ataupun bidang pengguna. Okay, siapa yang nak sambung bidang pengguna ni, kalau qualify 3,000 ke bawah, mak ayah boleh ambil beasiswa zakat. Tapi zakat kita tak buat macam tu pada hari ini. Segala saya tengok masalah tadi, sebenarnya masalah isteri jadi peminjam, kemudian isteri di isytihar muflis, ini boleh diselesaikan dengan zakat, sangat mudah. Dan saya menyeru Persatuan Pengguna ambil peranan ini, okay, berbincang dengan zakat, adakan seminar, adakan meja bulat, adakan penyelidikan supaya pemikiran mengenai agihan duit zakat ini tidak lagi tradisional, terutamanya pendidikan dengan hutang ini dapat diselesaikan. Jadi saya rasa ini antara perkara-perkara penting yang saya boleh respon. Sekian. Yang datang jumpa saya orang susah je, macam-macam dah dia treat saya ni. Dia panggil abang angkat lah, anak angkat lah, macam-macam lah, ya? Sebab kerana dia orang tak nyaman. Memang pemenangan kan adalah memang genuine, memang kita cek pun memang genuine, dan dia orang berkemampuan untuk bayar balik, kan. Tetapi masalahnya timbul selepas kita dah bagi pinjaman tu. Lepas itu jangankan abang angkat, dia nak angkat kita nak pukul kita pun, ya? Jadi itu yang masalahnya. Jadi saya rasa masalah ni ialah masalah attitude sebenarnya. Bank pada umumnya bukan nak buat orang bankrupt sangat. Bank cuma nakkan duit mereka balik dan sedikit interest, kan? Perkara alung tahun 76 sudah jadilah alung kes. Sebab saya ahli ada 15,000. Wow. Saya kajian seluruh Malaysia. Hai syekh, alung lah. Pengurus kantin, penjaga semua pinjam alung. Sebab dia mau bayar sewa, nanti tak boleh bayar cakrang mamanya, dia pinjam alung.
Nanti tak boleh bayar, report. Mahanya ribu tak nak pergi report. Sebab ukutan. Anggap orang. Saya ada dua soalan. Satu cakap Along, satu cakap bankruptcy. Satu bankruptcy macam saya. Selalu keluar paper. Wah, media support me. Pemakanan. 6 juta murid ada terancam. Makan salah, minum salah, apa salah. Sebab Along pun makan salah pun sudah gila. So, saya ada satu kes Yung Hap Seng. Saya tangkap dia tak nak ikut atap pemakanan. Dia jual minuman yang expired date, taruh vending machine. Dia sue saya defamation for 10 million. Oh, sudah bayar tak? Itu Straits Times dia tak sue. So dia buat saya bankruptcy sebelum pergi court. Dia buat saya bankruptcy, tahan saya punya pasport, saya punya bank semua blacklist. Saya pergi bank cakap, oh you ada case Yung Hap Seng. 5 tahun saya pun tak tahu, saya bankrupt lah. Baru last year saya buat pasport, insolvency cakap you pergi Kuantan boleh selesai. Oh thanks lah, suka-suka bankrupt, suka-suka boleh selesai. Ini saya belum pergi Kuantan. Sebab ini saya mau tanya, ini bankrupt boleh, belum pergi mahkamah boleh buat bankrupt lah. Ini satu soalan. Lagi kedua, Along-along, ayah susah lah. Susah lebih dari susah candyman cakap. Saya gajian di Maxwell satu kantin, dia cakap, William, saya dapat credit card lah. Saya cakap, saya pun tak boleh dapat, oh you tak boleh dapat, bagus lah. Saya dapat 5 lah. Hayo, isi credit card tak baik lah. Dia laki tolong Along lah. Hari-hari telefon saya. Minta bayar. Pagi telefon, malam telefon, saya boleh gila lah. Dia pun tak tahu menega lah. Saya cakap, saya mari sini, lu punya kuih yang sudah busuk, tak boleh jual lah. Ayo William, saya mau untung banyak, baru bayar kredit card. Saya cakap, tak boleh. Koperasi pun jual tikung, jual sudah jadi ini macam lah. Dia orang 5 kredit card. Macam mana satu kantin man boleh dapat 5 kredit card? Dia ada jalan lah. Okey, ini. Lagi saya Along, second question. Lately, saya punya rumah pun ada jadi Along punya case. So, jadi 1 tahun lah. Saya tak boleh balik rumah. Saya banyak terima kasih PPIN. Saya buat aduan. Dan baru 9 bulan, baru ini Along semua sudah diam lah. 6 bulan dalam Along cat report, cat juga kunci saya rumah, ukut saya punya keluarga. Hai shit man, 3,000 punya otang dia mau saya ribu punya bunga. Ada satu Along Mali cakap, saya bayar 940 pokai lah, lagi 60 ringgit saja. Besok pagi Mali 3 Along Mali. Dia cakap saya kira 900 bunga. Saya apa macam kira count by hour. Jamnya. Jamnya guys. Gila guys. Lu tambah bayar besok 2,000 dia cakap. Hayo. Okey lah, saya tolong you lah. Saya recommend satu Along kasih you. Lagi satu Along. Okey, recommend. Saya taruh nama semua, saya mau tangkap dia orang. Bayar juga 900. Itu Along cakap 3,000. 3 days you pay 1,500, 3 days 1,500 is then you pay 3,000, 1,000 interest. Hei shit, ini macam yang Along lah. Oh yo, dulu 1,300 ringgit satu hari lah. Sekarang dia Along terrible. So I already record all these things. And then lately saya ada jumpa satu Along boss. Dia cakap, William, macam mana lu mau tangkap Along? Malaysia ada 6,000 Along. Tak ada lisennya. Selangor dan Kuala Lumpur ada 4,000. Hayya, dari
Saya dengar you cakap ada 2008 ada lesen. Sekarang macam mana polis control this situation? Kemudian ada bank tak nak tarik, mati saya belakang. Meninggal tak payah hutang. Okey, cerita dia tadi bab asnah, bab hutang ni. Sebenarnya kita patut desak Baitul-Mal, Pusat Zakat bagi peluang untuk PPIM jadi alung. Kita tak pernah dengar alung Melayu. PPIM ni dah biasa dengan kerja-kerja alung. Dia dah faham macam mana perasaan orang nak pakai duit serta-merta apa semua. Biar kita minta PPIM ini jadi alung. Walaupun dia tak ada interest, tetapi kita kena rela dia ambil sedikit for management dia. Dan mungkin dia boleh bantu kita. Saya pernah cakap dengan Datuk Nazir, kita ni sepatutnya kena keluarkan, suruh orang-orang Melayu keluarkan duit daripada bank-bank komersial. Jangan simpan duit di dalam bank-bank komersial. Kenapa? Orang-orang Melayu, bank komersial ni bagi pinjaman untuk kad kredit dengan beli rumah bawah RM50,000 je. Nak buat pinjaman untuk bank untuk perniagaan, Argentina. Dia akan cari judi untuk kita ni 3-4 bulan. Dia cari kita punya kesalahan. Dia cari kita punya orang niaga ni, usahawan macam saya ni, kita ni selalu dengar lagu Jamal Abdillah, mati hidup semula. Orang Melayu kalau kita nak niaga ni, kita ni umpama bayi tu, usahawan ni umpama bayi. 2 tahun ni kita terberak, kita kena buat susu, siapa yang patut tolong kita? Kalau kita bayi, mak dan bapa kita. Tapi dalam perniagaan, kerajaan ataupun bank 2 tahun pertama ni dia kena faham masalah kita. Dia orang ni yang sepatutnya menyokong kita. Tetapi dia orang 2 tahun pertama ni dia pijak-pijak ni kita. Nak pula kalau kata kita ni bankrupt lagi. Sebab orang bankrupt ni tak ada makan pada dia. Semua dia stop. Loan tak boleh, bagi peluang kerja pun government pun tak bagi. Ini jadi masalah pada orang bankrupt. Baik, jalan. Ada lagi sikit lagi. Lepas tu buat PPIM jadi alung tadi nak masuk dalam resolusi tak? tolong masukkan. Tolong masukkan. Sepatutnya itu bagus. Sebab apa? Kita tak ada lagi alung Melayu. Bila tak ada alung Melayu, daripada 6,000 alung jadi semuanya Cina. Apa salahnya kita minta zakat Baitul-Mal bagi dana yang cukup kepada PPIM? Atau buka bank PPIM dulu. Okey, dengan bank ni juga sebenarnya kita boleh minta, kita desak kerajaan supaya NPL dilanjutkan balik zaman Tun Mahathir kepada 6 bulan. Sekarang bila NPL ni 3 bulan, ini kita bayar. Terima kasih Cik, Cik punya bayaran telah kami terima. Tetapi ada tunggakan dah 2 hari dah Cik tak bayar. Semalam mau habis, hari ni dia tanya, baru 2 hari dah terlewat, dia tanya kita balik. So kita kena desak kerajaan supaya NPL dilanjutkan kepada 6 bulan. Cuma saya terpanggil di sini kerana ada pihak-pihak 3-4 orang tadi bercakap pasal zakat dan duit kewangan tu. Saya kena lihat juga banyak yang kerja-kerja zakat tu, termasuk profesor kita ni, anak buah saya rasa Alhamdulillah ada tuduhan yang mengatakan mereka tunggukan duit zakat. Cuma mereka tu tak menjalankan. Jadi saya nak cadang saja supaya pihak kita ni buat satu cadangan mengikut peraturan. Sebab zakat ni dulu bukan kerajaan negeri. Minta kerajaan federal suruh buat, dia tak buat ni memang bukan kerja dia. So kita kena minta tempat yang sebenar ataupun pergi menghadap Mulia Raja jaga zakat kerajaan negeri. Kemudian kita minta lah apa yang kita nak minta. Adapun kita naik semangat. Saya kesian pada anak-anak murid saya yang kerja sana, yang dia tak ada sini, nampak kita marah kat dia. Dia pun nak saya makan kerja. So itu sajalah. Jadi kita buat satu cadangan proper mengikut akhlak Islamiah dalam Islam, akhlak yang baik. Minta berjumpa, hantar surat. InsyaAllah pihak yang buat kerja tu, saya rasa peringkat yang ada sekarang ni kawan pada usianya lah. Usia dia mana murid saya sebenarnya. Jadi dia pun boleh masuk sama. Adapun kita merayau ataupun meraung sana meraung sini, mungkin more or less is un-Islamic. Thank you very much. Baik. Okay, memang sehingga tahun 2000 ni banyak kritikan mengenai zakat ni sudah berlaku improvement tau. Sebab itulah di universiti mengenai pendidikan ni pelajar-pelajar yang
kekurangan pendapatan, mereka boleh minta setiap semester. Tetapi ini pada saya masih lagi dalam bingkai tradisional, macam asnaf hutang, asnaf pendidikan, asnaf mu'allaf dan asnaf 5 lagi tu. Semua ini perlu diinterpretasikan semula. Sebab itu saya sokong tadi bahawa sebenarnya yang menjadi halangan kepada institusi zakat dalam negara ini adalah ini sebenarnya yang menjadi halangan. Dia orang ni dia takut salah guna duit zakat. Mereka sangat takut salah guna duit zakat. Sebab bila kita petikaikan mengenai pendidikan pun, mereka kenapa tak berikan beasiswa terus saja, kan? Mereka takut salah guna duit zakat. Jadi inilah peranan yang kita boleh mainkan. Kita mungkin boleh bergerak ke arah satu Suruhanjaya, diraja dan sebagainya. Kita tak tahu bagaimana formula pelaksanaan itu supaya dilakukan interpretasi terhadap asnaf ini secara lebih berani dan lebih teratur dan lebih luas lagi interpretasi terhadap asnaf ini. Okay? Bagaimana cara nak menyampaikan zakat ini. Saya percaya bahawa jika tadi ada soalan mengatakan dana zakat bagi pada PPIM, bagaimana dia punya cara dia. Dan mungkin interpretasi asnaf itulah yang akan membolehkan perkara ini. Dan ini akan saya percaya boleh dimainkan peranannya oleh Majlis Fatwa, Majlis Agama Islam Negeri. Sebab yang saya sebutkan tadi 400 juta itu adalah pendapatan dari satu negeri saja. Negeri saja tu. Saya tak nak bagi tahu negeri mana-mana. Tapi negeri lain saya tengok ada 200 juta, ada 300 juta. Kalau ini dapat disatukan, saya percaya masalah hutang sebenarnya yang perangkaan diberikan tadi, yang muflis itu adalah perangkaan dari tahun 2007 hingga Mac 2012, iaitu daripada 6 juta, okay? Daripada keseluruhan rakyat Malaysia 6 juta pemiutang, okay? Banyak tu, maksudnya 27 juta rakyat Malaysia 6 juta pemiutang. Tapi kalau kira tahun dalam tempoh 6 tahun, yang muflis 185,175 yang muflis. Jadi perkara inilah yang kita rasa amat penting untuk kita bergerak ke arah itu. Terima kasih. Bankruptcy, sebenarnya bankruptcy ni mahkamah hanya menentukan, bukan simply nak bankruptcy macam itu. Ada prosedur dia lah. Sampai tahap orang tu naik bas mereka selipar je untuk naik kereta. Adalah tahap-tahap dia. Yang pertama Tentang Along ni, Mr. William boleh menasihatkan kepada ahli semua. Suka tak suka, buatlah laporan polis. Dia begini, dia Along kalau mengikut section, untuk maklumat tuan-tuan, pada 2010 satu amendment ataupun pindaan atas telah dia buat di Parlimen. Untuk Along ni sebenarnya dulu dia pada sebelum tu dia punya hukuman adalah maksimum 100,000, minimum 20,000. Tapi sekarang ni untuk Along minima 250,000, minima maksimum 1 juta. Dan kes yang terbaru, satu kes dekat Johor, tanpa saja, dan kita telah pihak polis lah dia refer kita, rekod tak ada, rampas, cas mahkamah, dia tak bayar, kena penjara tanpa saja. Bermakna Along ni orang yang ejen menjalankan tu pun boleh diambil tindakan. Yang mustahaknya gather of the evidence, maksudnya kumpul evidence tu, ada kes, benda tu tak ada masalah. Sebab yang pertama. Yang keduanya, report polis ni penting. Dalam report polis ni, yang mustahaknya dia ada elemen dalam report polis ni yang kita kena faham. Yang pertamanya, benda satu miss lah. Kebanyakan buat report dia tak timbul benda ni. Yang pertamanya mesti ada tarikh. Kalau tidak pun tarikh, masanya bila, tempat kejadiannya kat mana, dan apa yang berlaku. 4 perkara wajib tuan-tuan kena ada. Kalau benda ni ada, insya-Allah, sebab inilah adalah asas kepada pegawai penyiasat untuk menyiasat. Asas dia lah. Sebab walaupun reportnya pemberi pinjam wang ada Along misalnya ataupun kepada polis, dia akan berkait dengan seksyen lain. Contohnya simbah cat 427, bawa bencana, ugutan, sampai kepada pihak kalau dikatakan dia hantar SMS pun kita boleh cas kat dia. 507, 506 ugutan jenayah, kes kepada cuba nak membunuh pun boleh 307 dan sebagainya. Seterusnya.
Jadi please, sebab saya nampak senario sekarang ni dia dah kata orang tu dah peringkat nak gantung baru report, itu susah sikit lah. Biar berdawa dapat, insyaAllah saya rasa dengan kekuatan yang ada dan bersama-sama kita boleh mengatasi masalah ni. Dan sebagai kesimpulan yang last sekali, telah saya beritahu kepada terutamanya pihak PPIM ni, tolong minta sangatlah berilah kesedaran. Kita faham dan kita pun kadang kita tak mampu nak buat, terutama peminjam-peminjam, tentang attitude lah. Dia sebut tentang attitude tadilah. Walaupun dispute, tetapi 2-3 perkara yang penting ni wajib dia ambil tahulah. Contohnya macam agreement, receipt dan sebagainya. Dan ada masalah, tuan-tuan boleh report. Dan saya pun telah mengedarkan pamphlet, di situ ada website dan sebagainya. Boleh melalui email dan sebagainya. InsyaAllah kalau di dalam ruang lingkup kita akan siasat, sekiranya kita tidak ni, kita akan beri plan. Kerjasama dengan ke, atau dia ni daripada polis ke, daripada ni ke, dia boleh agak dah. Dia boleh bau. Jadi kan, third party tidak boleh. Okey, tidak boleh nak simply tidak boleh. Kita kena faham je lah, segala masalah yang kita ada ni boleh diatasi. Every problem can be solved. So kalau kita work together, PPIM, ahli akademik, NGO, pihak berkuasa and everything, kita boleh fikirkan cara terbaik untuk mengatasi masalah ni. Kalau generasi sebelum ni boleh mendapat kemerdekaan, boleh lawan komunis, takkanlah kita yang berpeluang untuk hidup lebih baik, yang tak perlu menghadapi masalah semua ni, kita tak boleh menyelesaikan masalah ni. I think as long you all work together and understand there's a problem, you all can solve the problem. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada pihak PPIM kerana bagi peluang untuk saya, bagi sepatah pendapat saya. Terima kasih. Saya cuba gulungkan sikit. Nombor satu pasal zakat. Sebenarnya zakat tu dalam proses nak menjawab pertanyaan, mungkin keraguan kawan-kawan. InsyaAllah kita ke arah itu, tapi kita tidak sokongan. Maknanya kita bersama, kita minta supaya asnaf-asnaf ini dapat dibantu. Dan kita dibantu, sebenarnya banyak masalah. Dan kita membiasa menyelesaikan masalah seorang bankrupt. Kita minta duit zakat, tapi kena tekan lah, 3-4 bulan baru dapat. Jadi itu masalahnya. Jadi kita nak sekarang ni proses birokrasi itu dipotong. Dan insyaAllah kalau benda je betul, tengok betul, bayar. Kita nak ambil jalan mudah. Pasal kalau benda itu dapat diselesaikan dengan mudah, masalah berterusan tak timbul dah. Tak payah jadi bankrupt kalau dia punya proses tu lagi paling susah kan. Tapi sebenarnya kita juga melihat ya, perkara-perkara yang kita hadapi ini. Saya setuju dengan ahli-ahli panel tadi sebut. Sebenarnya adalah yang paling penting pada ikut pengalaman kita adalah attitude. Kita mempunyai kelemahan attitude yang agak berat, yang perlu dilihat dengan secara seriusnya. Dan attitude ini, dia contohnya saya tak payah tolong doktor. Saya beranggap dia tak ada kena-mengena. Dan attitude ni dia sampai, dia berjangkit tau. Dia macam contagious. Akhir-akhirnya siapa pun tak payah tolong siapa-siapa. Dan dalam keadaan siapa tak payah tolong sesiapa, dia menjadi benda ni bertambah berat. Kita berpengalaman, contohnya kita nak buat satu stamping. Saya minta di LHDN ni, minta anak saya pergi, datang balik 3 hari. Nak job 3 hari, cuba bayangkan. Jadi punah lah, sebab tu orang berniaga jadi mati. Nak cop tu, bila saya kata jumpa pegawai kawan, cop boleh. Tak sampai 3 minit. Jadi benda yang 3 hari tu sebenarnya 3 minit boleh selesaikan. Macam tuan sebut tadi, kalau kita bersungguh-sungguh, kita hendak buat kerja kerana Allah, nak buat kerja bersungguh dengan ikhlas, insya-Allah benda ni boleh diselesaikan. Tapi dia timbul satu masalah di sini ya. Keikhlasan. Ini antara masalah paling besar yang kita gaji di PPIM lah. Orang yang ditolong pun kalau lepas tolong dia pun buat tak faham pun ada. Ini memang banyak. Setengah-setengah kes alung yang kita tolong nak kena buang dalam sungai pun bila kita tolong, bila dah selesai dia, bila kita nak jumpa dia nak ambil maklumat je sikit. Saya tak nak kena mengena dengan alung ni dah. Kita pun tak nak. Jadi ini memang biasa. Tapi oleh kerana kita menolong, bukan kita mengharapkan apa-apa, jadi tak kisah nak buat macam mana, kita buat kerana Allah, cukup setakat tu. Jadi tapi kalau kita buat sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka kecewalah kita di PPIM. Tetapi kita harapkan ini akan dapat diselesaikan melalui proses masa lah. Dan kita harap juga attitude ini dapat diubah. Attitude nak menolong orang. Dan ini saya rasa perlu belajar ya, orang Melayu perlu belajar daripada orang Cina atau orang India dalam proses menolong orang ni. Something is very very wrong. Saya dah cakap semalam, orang lain bend backwards to help their people, tapi our people nak kata bagus pun dia tak mau keluar mulut dia. Nak recommend, jangan cakap saya cakap ya.
Dia selalu dia dah cerita bagi macam-macam. Dia tak nak to get involved. Kita nak senang saja, kita nak mudah. Sebab tu kita jadi susah. Kita nak mudah, kita nak cari jalan senang. Tapi kenapa hati-hati kita begitu? Ini soalan yang kita perlu jawab. Kenapa hati-hati kita ni macam hati pelita ayam? Pelita ayam gelap lah. Tak ada bersungguh nak tolong. Kalau Sami Value tu ada satu syarikat nak minta, ini masa dia dulu ya, nak minta CJ halal, dia boleh telefon JAKIM tu. Sami Value apa kena dengan CJ halal? Tapi dia dapatlah, dia bersungguh ni. Dia pusing belakang macam orang gimnastik, dia boleh pusing ke belakang. Kita memang nak pusing depan, bukan susah pasal kena gemuk sikit kan. Kalau tunduk depan pun tak pun nak boleh. Tapi itu sajalah. Tak cerita je maknanya kita kurang nak menolong. Saya harap ini kita ubahlah. Kita cuba menolong sebanyak mungkin yang boleh. Tolong siapa-siapa, kebaikan yang kita beri, kebaikan yang kita dapat. Ingatlah. Jadi bila kita tak beri kebaikan, kita tanam lalang, kita tumbuh padi ya. Dia ingat gitu ke? Mau ke? Impossible. Jangan tipu diri kita. Jadi ini asasnya adalah hati kita. Jadi macam mana kita nak baikkan hati kita? Itu sebenarnya mungkin satu jawapan yang kita boleh dapat di forum satu lagi yang lepas ini. Kenapa hati kita ni? What's wrong with our hati sebenarnya? Nak menolong pun tak nak. Sedangkan kita ni seharusnya dijadi untuk menjadi bermanfaat kepada orang kan? Tapi kita tak guna. Kita memanglah, kita ingat kita pengguna. Sebenarnya kita diperguna, akhirnya kita tak guna. Tak memang begitu. Jadi sebab tu kita cuba ya di PPRM kita cuba membantu daripada apa yang mungkin sukar, yang benda yang dah 30 tahun pun sebenarnya kadang-kadang 2-3 bulan je boleh selesai. Kalau kita bersungguh. Jadi nak balik kesungguhan kita bersamalah. Kita tak kisah siapa pun kita tolong, manusia apa jenis manusia pun tak ada masalah, kita cuba. Tapi jangan harap apa-apa, kalau harap jadi kecewa lah. Kita tolong, kita buat kerja kita dan insya-Allah kebaikan tu akan datang. Jadi sedikit je macam saudara kita daripada Sabah tu, memang kita dalam proses, kita dah masuk, kita nak jumpa Datuk Rahim daripada DKSU KDN, tapi appointment tu dipostponekan untuk menyelesaikan kes-kes IC ni. Bukan dia saja. Banyak. Ramai, cukup ramai. Yang tidak dapat diselesaikan mengikut cara biasa. Pasal lah, benda yang mudah pun kadang-kadang jadi susah. Jadi apa lagi benda yang susah? Benda ni susah, memang bukan mudah nak diselesaikan ya. Jadi Along yang Johab Singh tadi macam tuan cakap lah, kalau dia buat proses tak betul lah, kita boleh check balik dan cabar balik keputusan yang dibuat. Kalau tidak ada, saya ingat dia orang bagi substitute service. Bila tuan tak dia hantar surat tak ada, dia mungkin bagi, tapi boleh berbincang juga. Boleh berbincang ya. Datang kita boleh tackle kes ni insya-Allah. Lepas tu saya ingat dah cover kan, ada lagi tak cover ke? Yang zakat tu insya-Allah. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan YB dan para hadirin sekalian, kawan-kawan kita, dan juga tuan moderator saya. Tuan moderator ni saya nak kempen sikit boleh ke? Siapa nak cari menantu? Itu tajuk lain untuk ini. itu cucuk sikit. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.